So hari ni tujuan saya supaya pelajar kenal macam mana carta alih, macam mana kita nak kenal sama ada itu search ataupun sort. Search sama ada dia linear ataupun binary, manakala sort sama ada dia bubble ataupun bucket. Kita nak kenal flow dia. Kita tak perlu tahu secara detail lah pada peringkat tingkatan 3 ni ya. Cuma kita tahu dia punya flow pun dah cukup. Okey, kalau kamu nampak gambar rajah macam ni, ya, kadang dia bagi gambar rajah sebab apa dia nak suruh kamu cari apa ralat. Jadi kamu kena tahulah kena tahu macam mana carta alih bagi setiap algoritma ni lah. Okey, kita pergi kepada linear search. Ini memang cikgu dah sentuh ya pada pembelajaran yang lepas, tapi cikgu ulang balik. Ini merupakan dia punya carta alih di mana mula kemudian kita kena setkan senarai. So L ini mewakili senarai ya, senarai di mana dalam senarai ni adalah item-item ni lah. Ya, linear ni kita nak cari item. Okay, kita kena cari item. Kemudian kita pergi kepada istihar pemboleh ubah. Kita kena istiharkan I ni mewakili pemboleh ubah indeks pertama. N ini mewakili pemboleh ubah jumlah item. T ini mewakili item yang kita cari. Kita kena istiharkan pemboleh ubah dahulu. Kemudian kita kena setkan. N ini ada berapa? 10. Macam mana cikgu dapat 10? Cikgu kena kira dalam senarai ni ada berapa. Supaya kita senanglah cari. Okey ya. So kalau kamu tengok, kalau kamu kira kat sini, kita ada 10 lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's why N ini diumpukkan nilai 10. Kemudian I ini sama dengan kosong. Kenapa kita kosong? Kita nak setkan kedudukan item pertama ni mesti kosong. Kenapa kita setkan begitu? Sebab kita nak cari mula daripada item pertama. Kemudian baru kita masukkan pemboleh ubah T, apa yang kita nak cari. Okay, sebagai contoh, katakan T ialah 90. Dia nak cari 90 dalam ni. Dia nak cari 90. Okay, kalau macam kita nampak sini memang tak ada lah. Tapi kalau komputer, dia kena carilah. So, okay, adakah I kurang daripada N? Okay, jika syarat dipenuhi, okay, sebab dia mula daripada kosong kan, dia cari daripada kosong ni. Okay, kalau dia kurang, ya, adakah item itu sama nilai yang cari? Ada tak? Item pertama 10. Tapi tak, bila tidak, I sama dengan I tambah 1. Kosong tambah 1 adalah 1. Dia pergi ke 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Okey, sekarang ni let's say katakan 10 kurang daripada N. Betul tak? 10 ada tak kurang daripada N? Tak. Tak. Bila tidak, okey, I kurang ataupun sama dengan N, I lebih besar atau sama dengan N? 10 lebih besar ataupun sama dengan 10? Betul. Sekiranya ya, papa item tiada dalam senarai. Jadi sekarang ni kita dah cari, kita dah dapat lah result dia. Ya, item tadi nombor yang kita cari tadi 90 tak ada dalam senarai ni. Macam itulah dia buat. Jadi kamu kena tahulah. Sebenarnya yang paling penting dalam linear search ini, kamu kena tahu dia punya flow dia. Kamu kena tahu I and T, mesti kena tahu. I ini adalah item kedudukan pertama, N ini adalah pemboleh ubah bagi semua jumlah dalam senarai ni, T ini adalah pemboleh ubah yang kita carilah, item yang kita cari. Ni sama je. Okay. Ada tak apa-apa nak tanya? Okay, boleh respon. Ada tak nak tanya ni? Okay, pelajar ada tak yang nak tanya?
Tolong respon, saya nak pergi ke seterusnya. Cikgu pun nak cakap macam ni? Okey. Tak ada. Okey, so semuanya pun dah faham. Linear ni paling senang. Paling senang, tetapi ramai yang tak tahu. Tapi saya pun tak tahulah kenapa tak tahu. Katanya susah. Paling senang kita kena ni lah, kita kena ingat. Kita kena ingat. Okey, kemudian slide yang seterusnya. Kenapa saya tak boleh begini? Okey, binary search. Okey, binary search ni macam mana dia cari? Okey, macam mana dia cari binary search ni? Ingat tak macam mana dia cari? Okey, boleh respon. Ataupun siapa yang tak nak respon, tulis saja dalam search. Dalam message. Okey, siapa nak respon? Macam mana binary? Macam mana kita nak cari item kalau kita guna jenis binary? Cari item tengah. Bagus. Rafiq yang ni? Ya. Okey. Okey, kita akan cari item tengah. Jadi, ini dia punya carta alih dia. So, mula kita setkan L. L ini kita setkan senarai A hingga Z. A hingga Z ni kita andaikanlah. Kemudian kita isytiharkan formulir ubah. N, I, J, M dengan B. Okey, M ini cikgu tak nampak sangat. Sekejap ya. Saya buat dua ni. Okey, N. N tadi apa? N tu tadi sama macam linear. N ini kita mewakili formulir ubah apa? N. N ini mewakili bilangan item dalam senarai. Kenapa dia 26? Kenapa dia 26? Siapa tahu? Sebab tadi kita dalam senarai kita yang linear tadi, kita letakkan semua item-item dalam ni. Tapi dalam binary search, dia tak macam tu. Dia terus je buat N sama dengan N diumpukkan dengan nilai 26. Kenapa 26? Sebab apa? Cikgu tanya, cikgu jawab. Sebab A hingga Z berapa? Berapa jumlah dia? 26. Ada 26. Jadi sebab dia tak tahu kan? Jadi dia buatlah macam tu. A hingga Z. Jadi N ini diumpukkan dengan nilai 26. Okey, faham kan? Kenapa 26? Okey. Kalau I sama dengan kosong. I ni wakili apa? I ni mewakili kedudukan item. Dia nak I sama dengan kosong. Kenapa I sama dengan kosong? Sebab dia nak mula daripada yang item pertama ni lah. Sebab kalau binary ni macam mana kita nak buat? Kita kena apa? Kita kena kira dulu kan? Macam mana kita nak kira yang kedudukan yang tengah-tengah tu? Kita buat apa? Kita akan buat item apa? Indeks terkecil, bukan item. Item tu dia punya dalam tu. Indeks terkecil campur dengan indeks besar bahagi dengan 2 sebab kita nak cari tengah-tengah dia. Kan? Ingat tak? Ingat. Tu kita perlu tahu I ni dan kita perlu tahu J. J ni adalah item akhir lah. Indeks akhir, sorry. 1 ni mewakili indeks akhir. N tolak 1. Okey, N, I, J, M. M ni apa? M ni titik tengah. B apa? B apa? Sebab tadi kalau linear kita gunakan T. Kalau B ni dia wakili apa? B ni adalah mewakili item yang dicari. Mana cikgu punya ni?
Oh, cikgu tak boleh nak tunjuk. Review. Okey, tak apalah. Okey, so sekarang ini masukkan nilai carian B. So nampak tak? Masukkan nilai carian B. So sekarang ni syarat dia I kurang daripada J. Kalau syarat dipenuhi, dia akan setkan M sama dengan I tambah J bahagi 2. Ini dia nak cari kedudukan tengah. Okey, kemudian B sama dengan nilai yang dia cari B sama dengan dalam senarai. Ada tak senarai tu yang dekat titik tengah tu? Ni kamu kena faham sikit. B ni item yang kita cari ada tak sama dengan M tu? Yang titik yang kedudukan tengah tu, item tu. Okey. Kalau ya, kalau dipenuhi, syarat dipenuhi bermaksud item ada dalam senarai. Kalau tak ada, dia akan buat apa? Okey. Syarat dia B ni kurang daripada kedudukan item tu. Kalau tidak, dia akan buat M sama dengan M tambah 1. Okey, kemudian M tambah 1, kemudian kalau dia ya, J sama dengan M tolak 1. Kenapa dia tambah 1, kenapa dia tolak 1? Kamu ingat tak? Kenapa dia tambah 1 dan kenapa dia tolak 1? J sama dengan item ini. Sebab apa tau? J ni sama dengan item yang akhir. Dia tolak 1. M tambah 1 ni. Okay, I sama dengan M tambah 1 ni. I ni mewakili item yang pertama. Sebab apa? Sebab kita kena cari dia punya kedudukan item tengah dia. Tu pasal dia punya syarat dia macam ni. Dia macam ni. Sebab apa kan kita ada senarai panjang macam ni. Senarai panjang macam ni. Kalau kita ambil yang titik tengah kan, kita ambil kedudukan tengah. Kalau tak ada, kita kena hapuskan. Hapuskan senarai tu. Jadi kita ada senarai kecil je lah. Itulah dia buat syarat lagi. Okey. Okey tak semua? Yang penting kamu tahu je macam mana dia punya flow dia. Okey. Okey, kelas? Okey. Boleh tak? Okey, kamu faham-faham. Sekarang ni kamu macam rasa macam susah sikit, tak apa. Yang penting kamu kenal je dulu. Kamu tahu kalau cikgu tunjukkan carta alih linear, kamu dah tahu dah macam mana linear. Kalau binary, kamu dah tahu dah macam mana. Okey, boleh? Boleh? Okay, kita tengok balik. Okey, ini kalau linear, senarai ni memang kita buat satu persatu. Sebab apa? Sebab kita nak cari satu persatu. Memang konsep dia kena cari daripada awal. Satu. Tapi kalau binary ni dia tak boleh buat macam tu. Sebab kita akan cari kedudukan yang tengah. Dalam senarai panjang ni kita nak cari item pertama campur indeks item pertama campur indeks kedua, indeks terakhir bahagi 2 sebab kita nak cek yang tengah. Okey, kamu kena ingat macam tu lah. Okey, seterusnya. Okey, bucket sort. Patutnya kita kena bubble dulu. Okey, ni bubble sort. Okey, bubble sort dia lain sikit. Okey, bubble sort, dia tengok dia macam linear juga. Okey, mula setkan L. Setkan senarai. Apa item-item dia, kita senaraikan. Bubble sort. Okey, kemudian kita isytiharkan pemboleh ubah. I ni apa? I ni memang sama daripada linear, binary, bubble. I memang sama. I mewakili apa? I mewakili apa? Kedudukan. Item kan? Item, kedudukan kan? Kedudukan item. Okey. Okey. So, okey. N adalah 10. Macam mana boleh dapat 10? Macam mana cikgu dapat 10?
Macam mana cikgu dapat N sama dengan 10? Sebab senarai N. Senarai ni. Dalam senarai ni ada 10 item. Okey, kita kena setkan N sama dengan 10. I diumpukkan dengan nilai sifar. Cikgu tak boleh cakap kosong. Nilai sifar. Ni. I. Indeks kedudukan yang pertama diumpukkan nilai sifar. Kemudian setkan temp sama dengan kosong. Temp ini maksudnya temporary. Sebab apa temporary? Sebab kita akan buat macam mana ya? Sebab kita akan gantikan kedudukan dia. So kita akan wujudkan temporary. Kan dia akan nanti dia akan bertukar kan, dia bubble ni kan, dia akan tukar kedudukan, betul tak? That's why dia ada temporary. Yang tadi sebelum-sebelum ni tak ada temporary, dia tak akan tukar kedudukan. Sebab apa? Sebab konsep dia search, kita nak cari, dia tak akan tukar, item tu kekal kat situ. Kalau bubble ni, dia memang item tu bertukar sebab kita nak isih kedudukan dalam senarai tu. So kita temp ini diumpukkan nilai kosong. Okey, tengok syarat dia. I kurang daripada N tolak 1. Okey, bila syarat dipenuhi, sebab apa? Dia tengok dalam senarai ni. Okey, kita nak cari apa? Okey, setkan J, kita bukan nak cari, sorry. Kita bukan nak cari, kita nak mengisih dia. Kita nak isih sama ada menaik ataupun menurun. Kan? Ini dia. Ini dia punya flow dia. Okey, ni dia punya flow. Okey. So sekarang ini kita akan bermain dengan indeks dan kita akan bermain dengan item dalam senarai. Okey. J itu mewakili apa? J. Siapa tahu J mewakili apa? J. Okey. Siapa tahu J mewakili apa? Kita ni pakai gelung 4 ni tau. Kita pakai gelung 4. J itu mewakili apa? Siapa boleh ni? Ada tak siapa nak ni? J ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai. Pemboleh ubah yang mewakili item dalam senarai. Sebab apa dekat sini? Konsep dia, benda item-item dalam senarai tu dia akan berubah-ubah sampai dia dapat kedudukan menaik ataupun menurun. Okey. Yang penting dalam bubble sort ini kita menggunakan gelung 4. Sebab apa? Dia akan sentiasa berulang-ulang sehingga item bersebelahan dibandingkan. Okey, so kalau tak ada penukaran kedudukan berlaku, item dalam senarai diisi akan dipaparkan. Maksudnya kalau kita buat secara manual kan, kita tukarkan angka-angka tu kan. Inilah dia punya flow dia kalau dalam programming. Inilah dia. Cikgu nak buat satu persatu pun, nak terang satu persatu pun macam payah. Okey, jadi kalau kamu nak lebih faham, nanti kamu pergi scan dengan, kamu scan QR code ni, kamu dengar penerangan dia. Dekat sini apa? Sebab hari ni cikgu nak kamu kenal sahaja dia punya carta alih. Nanti mungkin kalau kita bersemuka baru cikgu nak boleh cikgu terangkan secara detail. Sebab dalam online ni memang payah. Nanti kamu akan jadi give up. Saya tak mau. Yang penting kamu tahu surface dia. Bubble kenapa ada temp. Contoh dia lah. Dalam bubble ni kita guna gelung 4. Sebab dia akan berulang-ulang. Sehingga item tu tadi diisi. Okey, ada tak apa-apa nak tanya?
Dalam tajuk ini kamu kena tahu cara penukaran dia lah. Dalam periksa dia tak akan soal macam ni. Dia tak akan bagi macam ni suruh kamu buat, tak ada. Saya pun tak boleh nak buat. Yang penting kita faham macam mana flow dia berjalan. Okey semua? Okey. Okey, dan last sekali kita pergi kepada bucket sort. Okey, kalau kita sebut bucket pun kita dah tahu dah bucket sort ni apa. Kita akan wujudkan apa? Kita akan wujudkan baldi, kan? Kita akan wujudkan bekas lah. Okey, supaya apa? Supaya item-item kita ni kita boleh masukkan dalam bekas yang tertentu. Betul, dalam bekas tu barulah kita apa? Kita isihkan dia. Dia jadi lebih cepat. Okey, kalau macam ni kan, setkan mula. Okey, dalam bucket sort ni paling last sekali, bucket sort ni dia lebih efisien lah daripada bubble, dia lebih cepat lah. Okey, so L sama dengan Hilmi, Anas, Siti dan sebagainya. Okey, kemudian setkan senarai baharu. Kenapa dalam senarai baharu ni kita tak ada benda, tapi kita kena setkan senarai baharu ni supaya apa? Baldi yang kita wujudkan tadi dia masuk dalam senarai baru. So sekali kita ada senarai panjang ni, kemudian kita kena wujudkan senarai barulah. Kemudian kita akan isytiharkan formula ubahlah I, J, N dan NB. Okey, NB ni apa NB ni mewakili apa? Macam mana kita nak cari NB? Kamu tahu tak NB tu mewakili apa? Nah, dia kamu boleh kalau kamu perasan lah, setiap carta alih ni dia ada kelainan antara satu sama lain. Kalau NB ni dia adalah bucket sort. NB ni mewakili apa? Bilangan baldi. Macam mana kita nak cari bilangan baldi? Macam mana kita nak cari bilangan baldi? Tahu tak? Kita yang letak. Kita yang programmer yang tetapkan. Kan, saya ada hari tu tahun 2019 dia ada suruh cari macam mana nak cari baldi tu lah. Nanti saya ni lah kalau saya jumpa ni saya dah tak nampak lah. Okey, tak apa. Kemudian setkan N ialah 15, bermaksud N15 ni apa? N15 ni apa? Senarai kan? Item dalam ni ada 15 ni. Okey, NB ialah bilangan baldi. So wujudkan baldi kosong. Okey, masukkan item ke dalam baldi, setkan I sama dengan kosong. Sekiranya indeks kurang daripada N, ia masukkan dalam senarai dalam baldi. Ini. Nanti kan wujudkan baldi ni, nanti kita kena masuk kalam apa yang kita nak. Nah, ini dia punya flow. Ni dia punya flow. Yang penting kamu tahulah macam mana. Okey, jika tidak N sama dengan kosong, N adakah kurang nilai NB? Kalau syarat dipenuhi, dia akan masuk lagi baldi. Okey, dia akan masuk dalam baldi. Kat sinilah. Kat sini dia menjalankan proses tu lah. Masuk dalam baldi, berapa baldi yang kita wujudkan sampailah isih item. Dalam baldi ni akan berlaku isihan item. Okey, kemudian cantumkan dan masukkan item-item ke dalam senarai baru. Let's say macam tadi kan kita dah masukkan berapa bilangan baldi kita nak wujudkan kan. Kat sini dia dah masuk dalam baldi yang tertentu yang kita wujudkan, let's say 3. Dalam baldi tu dia akan mula isi. Lepas habis isi, tidak, dia akan cantumkan. Masukkan item dalam senarai baru. Kemudian baru dia paparkan isihan tadi. Ni cara dia. Tapi yang paling senang sekali lah kalau kamu nak tahu, kalau bucket dia mesti ada nilai boleh ubah NB. Kalau dia bubble, dia ada apa? Apa yang lain daripada yang lain? I ni semua ada. Kedudukan item dia, I mewakili boleh ubah kedudukan item kan. Semua algoritma sort dengan search ada I, ada N.
Tapi apa yang membezakan antara satu sama lain ini, boleh ubah dia lah. Contoh yang bucket ni paling ketara kita nampak NB. Kalau kamu nampak baldi kosong, itu adalah bucket sort. Yang penting macam tu pada peringkat kamu ni. Tak perlu tahu detail lagi lah. Nanti peringkat tingkatan 4, tingkatan 5, nanti kamu tahu detail. Tingkatan 3 ni biar tahu surface saja macam mana perjalanan programming itu. Okey. Okey? Okey semua? Hari ni 42 orang. Bagus hari ni 42 orang. Kamu suka meet Kamu suka meet ke? Kejap saya buka WhatsApp. Kamu nampak apa yang saya ni? Tak nampak kan? Tak. Okey, tak apalah. Okey, so seterusnya mengesan dan membaiki ralat. Okey. Cuba kamu tengok ni. Cuba kamu baca dulu. Cuba kamu baca dan cuba kamu fahamkan apa yang tak kena dengan catak alih ni. Okey, cuba tengok dulu. Okey. Bila dah tengok, dah faham, kamu boleh tulis dekat chat, type dekat chat ataupun kamu boleh cakap. Okey. Ataupun yalah, kita bincanglah apa yang tak kena ni. Okey, yang pertama sekali kamu baca, kamu fahamkan dulu. Okey, dah ke? Dah ke? Okey, dah. Dah semua? Belum. Okey. Belum. Okey, kamu tengok satu-satu dan saya bantu ya. Melanie diberi satu tugasan oleh gurunya untuk membina satu atur cara yang mencari dan memaparkan nilai 8 dalam senarai berikut. Okey, kita nak cari item 8 sebenarnya. Melanie ni nak cari item 8. Kemudian kat sini dia bagilah. Dia bagi catat alih ya. Daripada catat alih ni kita kena ni lah. Kita kena kesan apa yang tak kena dekat sini. Okey. So sekarang ni setkan senarai L 37296 ni betul tak ni? Dalam senarai ni sepatutnya senarai ini kita akan letak item-item ni. Okey, betul tak? Okey, betul tak semua? Betul. Betul. Okey, nombor 1 betul dah. Setkan senarai. Okey, nombor 2. Isytiharkan pemboleh ubah. I, N, T. Betul? Cuba semak balik. I, N, T. Betul? I mewakili apa tadi? I mewakili apa? Kena item. I mewakili apa? Kedudukan item. Ya. Kedudukan item. N mewakili? N mewakili? Pemboleh ubah N ni kita mewakili apa ni? Bilangan item. Bilangan item dalam senarai. And then T ni mewakili? T. Item carian. Item carian. Yang kita nak cari. So sekarang ni dia setkan I ya, pemboleh ubah I diumpukkan bersamaan dengan nilai sifar dan N diumpukkan nilai 12. Okey, betul tak tu?
Betul. I kosong yang betul. N 12. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, betul. So ini semua tak ada masalah. Okey dah. Okey, so sekarang ni tiba-tiba I kurang daripada N. Macam mana kita nak tahu I kurang daripada N? Ni ada something wrong kat sini. Tiba-tiba je. Tiada nilai T. Tak ada nilai T. Sepatutnya kita kena apa? Kita kena key in. Kita kena masukkan nilai apa yang kita nak cari tu. Kan? Betul tak? Betul tak? Kat sini something wrong lah. Kita kena masukkan input. Tak masuk input macam mana kita punya programming ni nak berjalan? Dia tak akan berjalan. Dia something wrong. Ini semua proses, input tak ada. Tiba dia syarat pula. Ni ada, output ada. So something wrong kat sini. Sepatutnya kita kena wujudkan input lah kat sini ya. Kita kena wujudkan nilai carian lah. Okey. So I kurang daripada N. Jika ya, okey. Adakah item indeks itu sama dengan carian yang kita cari? Kalau tidak, kita ulang lagi, ulang. Kalau ya, kita papar. Kemudian boleh tak? So kat sini ada something wrong. Macam mana kita nak tambah indeks? Tak ada kat sini. Betul tak? Kalau tidak, dia akan buat apa? Indeks I sama dengan I I tambah 1. Sebab dia nak pergi ke indeks yang seterusnya. Indeks kosong, indeks 1. Okay, kan sebab apa? Sebab dia nak cari satu persatu sehingga item ditemui. So kat sini ada something wrong. Kan? Lepas tu kat sini papa N. Papa N. Kenapa dia kena papa N? Kita bukan nak cari N. N ni kita dah tahu dah. Kan? Jumlah item dalam senarai. Kenapa kita nak cari papa N? Dah something wrong kat sini. Sepatutnya kita kena papakan T lah kan, yang apa yang kita cari tadi. Kan? So macam tu lah soalan dia. Kalau macam exam, dia suruh kita, so dekat sini kamu kena faham dia punya carta alih dia ataupun dia punya pseudocode. Pseudocode pun sama juga tapi dia dalam bentuk ayat lah. Sama je. Jadi sekarang kamu dah faham kan macam mana tajuk 3.1.3 ni. Yang penting kita faham, kita tahu dan kita boleh aplikasikan pseudocode dan carta alih tu. Okay, sekarang ni anda pandai lah tu sikit-sikit. Okay. So yang ini ni telah dibaiki. So yang ni lah. Jadi dah baiki. Ini tadi ada something wrong sebab tak ada input. Sepatutnya masukkan nilai T. Kemudian dekat sini something wrong ya sebab indeks tadi dia takkan boleh beranjak ke indeks yang seterusnya kalau kita tak buat I sama dengan I tambah 1. Papa N ni pun akan something wrong. Kita bukan nak papa N, kita nak papa carian kita. So ada tak yang dah dibaiki? Oh tak ada. So yang ini kalau yang dah dibaiki nanti kamu refer muka surat 93. Tu senang je. Okey, dan last sekali kita nak membandingkan ciri-ciri algoritma search dan sort. So sekarang ini search dan sort. So apa persamaan dia? Kedua-dua ini menggunakan senarai L. Kan? Kita nak cari banding beza. Yang tengah-tengah ni sama, yang ini perbezaan dia. Kedua-dua ni menggunakan senarai dan kedua-dua ini menggunakan gelung. Okey, so kalau search, beza dia bandingkan item carian dengan item tertentu dalam senarai. Dia membandingkan item carian. Okey, dia cari item. Dia mencari item dalam senarai dan boleh digunakan senarai yang tidak diisi atau belum diisi. Itu search. Tak perlu diisi. Okey.
yang telah diisi atau belum diisi. Dua-dua boleh. Okey, senarai kita diisi boleh, tak isi pun boleh. Itu search. Kalau sort, isihan tamat apabila semua item berada dalam urutan yang betul. Ni, sort. Dia mengisi. Dia akan tamat sekiranya urutan dia menaik ataupun menurun. Kemudian, isi item-item dalam senarai ikut urutan menaik atau menurun. Inilah dia. Samalah maksud dia. Ini dia akan tamat. Yang ini dia akan isi. Menurun atau menaik. Yang ini digunakan untuk senarai yang belum diisi. Ini beza dia. Yang tadi, yang ini, dia kata diisi atau belum diisi. Yang ini belum diisi. Sort. Sort ni kita nak isi. Ya. Kenalah belum diisi. Kalau dah isi tak perlulah kita nak sort lagi. Kan? So inilah dia pembelajaran pada hari ini. So dah pukul 9, 8 minit. Quiz 2. Kamu nak main quiz Kahoot? Quiz Kahoot ni, saya dah buat quiz Kahoot. Kalau quiz Kahoot ni kita ada kena 2 device kan?